Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1023. Antara paparan utama. Harga barang melambung, kerajaan jangan bingung. PRN Sarawak, siapa pengkhianat? Lantik penasihat lagi, 69 ahli kabinet tak mampu. Nasihat ke? Rosmah gagal, pulang mengikut jadual. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sepanjang minggu ini, isu kenaikan harga barang terus menjadi perdebatan awam sama ada di media sosial maupun di Dewan Rakyat. Menurut Pengurusi Pakatan Harapan yang juga Ketua Pembangkang Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kenaikan harga bukan perkara baharu dihadapi pemerintah. Malah beliau merujuk kepada kes demonstrasi baling pada tahun 1974 yang berpunca daripada kejatuhan harga getah. Kata Anwar, kerajaan tidak belajar daripada pengalaman lampau selain mencari alasan. Dalam hubungan ini, beliau berkata rakyat tidak mahu dengar apa masalah kerajaan. Rakyat mahu harga barangan diturunkan dengan segera. Datuk Seri Anwar Ibrahim mendesak agar Dewan Rakyat membenarkan isu kritikal yang dihadapi rakyat ketika ini dibahaskan secara terbuka dalam Dewan dan bukannya di Kamar Khas Parlimen. Beliau berkata Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP tidak akan mampu menangani masalah kenaikan harga barangan bersendirian. Ini kerana agensi yang terlibat dalam bekalan makanan seperti Fama dan Lembaga Kemajuan Ikan bukan di bawah kementerian beliau. Apa salahnya Fama pergi ke kawasan pengeluaran sayur dan mengambilnya untuk dibawa ke bandar? Sekurang-kurangnya tindakan sedemikian dapat mengurangkan harga sayur kerana rantaian orang tengah telah diputuskan. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Pembangkang menuntut Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Rashid Hasnun, agar unsur berkaitan kenaikan harga barang yang dibawa Ahli Parlimen Pulai, Datuk Seri Salahuddin Ayub, dibahas pada sesi persidangan Dewan Rakyat dan bukannya dirunding secara terhad di Kamar Khas. Dalam bantahannya, Anwar berkata, Tuan Yang di-Pertua harus faham bahawa ini pun bukan melibatkan satu kementerian. Ya, sekarang ini kalau diminta perbahasan begitu, yang akan menjawabnya hanya Menteri Kapit tadi. Tetapi kita tahu bahawa isu ini melibatkan pertanian, melibatkan keuangan. Ya, jadi sebab itu konteks tidak boleh Kamar Khas itu kerana dia akan terbatas. Jadi saya sekali lagi menggesa Yang di-Pertua mengkaji semula keputusan untuk membolehkan perbahasan dalam keadaan rakyat menanti tindakan segera yang tidak boleh dilakukan oleh satu kementerian. Sementara itu, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Bagan Lim Guan Eng berkata Malaysia tidak mampu untuk gagal lagi berikutan kegagalan sebelum ini dalam menangani krisis berkembar kemelestarian ekonomi dan pandemik COVID-19. Walaupun Mahyadin Mat Yassin telah meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri, muka yang sama yang bertanggungjawab terhadap kerajaan yang gagal tersebut masih berada dalam kabinet sekarang. Kini berlakunya krisis negara baharu yang menyebabkan harga barang melambung tinggi ke tahap yang tidak pernah berlaku semasa Pakatan Harapan memerintah. Kenaikan harga barang yang mencapai tahap krisis dan membebankan rakyat marhain perlu ditangani segera dengan pembentukan jawatan kuasa kabinet, tegas Setiausaha Agung DAP itu. Beliau mendakwa Menteri KPDN HEP, Datuk Alexander Nantalinggi berubah-ubah pendirian dengan cuba lari daripada kenyataannya sendiri untuk bertanggungjawab sekiranya beliau tidak dapat memulihkan kenaikan harga barang keperluan asas menjelang 9 Disember. Menurut beliau, apa yang berlaku bukan sekadar soal kenaikan harga telur, ayam, roti, sayur, minyak masak dan juga ais batu. Ini juga bukan sahaja mengenai harga baja dan racun serangga yang diimport serta kos bahan pembinaan yang meningkat tanpa kawalan. Lebih penting lagi, ini mengenai penderitaan dan mata pencarian rakyat apabila kuasa beli mereka merosot dengan barangan keperluan harian yang bukan barangan mewah tetapi dijual dengan harga mewah, ujar Guan Eng. Guan Eng berkata kerajaan perlu berhenti menyalahkan peniaga, petani atau perniagaan semata-mata kerana mereka turut menjadi mangsa harga tinggi yang dikenakan ke atas mereka oleh kuasa bekalan dan permintaan peningkatan kos logistik dan pengangkutan.
Tindakan yang diambil untuk menghukum semua peniaga adalah semata-mata untuk menutup kegagalan seorang menteri yang tidak berkesan tetapi tidak menyelesaikan masalah harga yang melambung tinggi, malah boleh memburukkan lagi masalah dengan pengurangan bekalan, dakwanya. Guan Eng juga melihat Ahli Majlis Pemulihan Negara MPN tidak melakukan tugas mereka. Untuk rekod, pengerusi MPN ialah Perdana Menteri Tebu Atap yang pernah dilabel gagal oleh Barisan Nasional. DAP mencadangkan sebagai langkah pertama suntikan 3 bilion ringgit daripada hasil yang dikutip daripada cukai makmur atau cukai durian runtuh ke dalam dana penstabilan harga barang nasional yang memberi insentif untuk meningkatkan pengeluaran dan bekalan serta sebahagiannya memberi subsidi kos untuk memperlahankan kenaikan harga. Dana penstabilan harga barang nasional sedemikian juga akan membantu mengurangkan ketidaktentuan harga yang melampau dengan mendapatkan sumber terus daripada pengeluar atau mengurangkan kos logistik. Sudah tiba masanya Menteri dan Kerajaan Persekutuan mengambil tanggungjawab dan tidak menjadi pengecut dengan menyalahkan peniaga malah hujan lebat di sebalik harga barang yang melambung tinggi, tegas Guan Eng. Terimalah cadangan yang baik ini walaupun datang daripada pembangkang. Apa yang diharapkan daripada ahli parlimen kerajaan? Ketua UMNO bahagian Ketereh Kelantan Tan Sri Anwar Musa berkata Barisan Nasional tidak akan mengkhianati rakannya dan menyokong gabungan Parti Sarawak GPS 100%. Katanya Barisan Nasional tidak seperti Bersatu yang pada awalnya mahu bertanding dan akhirnya mengumumkan tidak akan bertanding. Kita sudah ada JPS yang disokongi kuat oleh rakyat Sarawak dan sebuah kerajaan yang sangat berprestasi tinggi. Jadi tidak ada sebab untuk Barisan Nasional walaupun keadaan ini buat pertama sekali dalam sejarah pilihan raya. Sejak merdeka, Barisan Nasional tidak menyertainya, katanya seperti dilapor beberapa media. Namun, sentimen tersebut tidak dikongsi oleh PAS yang kononnya masih menjadi rakan UMNO dalam Muafakat Nasional. Menurut Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, PAS bertanding dalam pilihan raya negeri Sarawak ke-12 adalah untuk dijadikan medan pengukur gerak kerja jentera parti itu bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 nanti. Menurut Tuan Ibrahim, PAS akan bertanding dengan menggunakan logonya sendiri. Sehubungan itu, beliau mengharapkan semua pihak menyokong calon-calon yang akan bertanding di Sarawak, Lapu Harakah Daily. Siapakah semua pihak yang diharapkan oleh Tuan Ibrahim untuk menyokong PAS itu? Kerana kedua-dua sekutu PAS dalam Kerajaan Persekutuan iaitu Perikatan Nasional dan Barisan Nasional akan memberi sokongan mereka tidak berbelah bahagi kepada GPS. Malah sebelum ini Ahli Majlis Setinggi Bersatu Senator Datuk Razali Idris berkata PAS sepatutnya membantu GPS yang akan berdepan dengan Pakatan Harapan. Menurut beliau, GPS rakan kepada Perikatan Nasional ketika ia ditubuhkan pada hujung Februari tahun lalu. Bersatu dan UMNO sudah memutuskan untuk tidak meletakkan calon bertanding pada PRN 12 Sarawak dan bersetuju membantu GPS memenangi 82 kerusi Dewan Undangan Negeri. Secara peribadi, saya menyarankan PAS tidak meletakkan calon, katanya seperti dipetik Berita Harian. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 18 Disember sebagai tarikh pengundian bagi Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-12 sementara penamaan calon pada 6 Disember dan pengundian awal 14 Disember. Sejak pengumuman SPR itu, PAS tidak sehaluan dengan rakan ta'awunnya berhubung sama ada akan menyokong GPS atau menentangnya. Menurut Tuan Ibrahim, GPS bukan komponen dalam Perikatan Nasional. Mereka hanya mesra dengan kerajaan pusat. Jadi saya fikir tujuannya bukan untuk menstabilkan politik di peringkat pusat, katanya. GPS bertanding semua kerusi. Jika PAS turut serta dalam pilihan raya negeri Sarawak, sudah pasti ia akan menentang GPS. Sehingga hari ini, tiada tanda PAS akan menarik diri daripada bertanding di pilihan raya negeri Sarawak. Ini bermakna jika parti itu meneruskan hasratnya untuk bertarung dengan GPS, nampaknya pengkhianat politik sebenar dalam gabungan Kerajaan Keluarga 69 ialah PAS. Kita tengok apa lagu Zikir Barat yang akan dimainkan oleh PAS bagi meraih undi setelah membunuh Muafakat Nasional di Melaka dan kini menikam Perikatan Nasional di Sarawak. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Datuk Seri Alexander Nantalinggi disindir oleh beberapa ahli Parlimen Pakatan Harapan supaya melantik penasihat kerana beliau tidak kompeten dalam mengawal harga barang yang mencanak naik. Tiba-tiba Perdana Menteri Keluarga 69 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pula yang akan menerima seorang lagi penasihat khas. Difahamkan individu ini akan bertanggungjawab menasihati beliau dalam bidang kesihatan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad berkata penasihat khas itu kini sedang dalam proses lantikan. Penasihat yang dilantik ini dalam kalangan mereka yang mempunyai jaringan hubungan, pengalaman dan kepakaran dalam hal berkaitan dengan skop tugas mereka yang boleh memberi faedah kepada usaha pembangunan negara selari dengan konsep keluarga Malaysia, katanya dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat.
Menurut beliau, anggaran kos bulanan keseluruhan bagi setiap pejabat penasihat khas yang dilantik termasuk kos pegawai di pejabat itu adalah RM50,000. Kos ini termasuk bayaran gaji dan emolumen penasihat khas serta pegawai yang dilantik bagi menguruskan hal ehwal dasar dan operasi di pejabat itu, tegasnya. Beliau menjelaskan perkara itu bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Pejuang Kubang Pasu Datuk Amiruddin Hamzah. Sebelum ini, beberapa pemimpin UMNO pelbagai peringkat telah dilantik sebagai penasihat khas. Antaranya termasuk Ahli Parlimen Pengerang yang juga Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Azalina Osman Said dilantik sebagai penasihat khas Perdana Menteri Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kedah Datuk Seri Jamil Khair Baharom dilantik sebagai penasihat khas Perdana Menteri Agama. Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan dilantik sebagai pengarah ekonomi di Pejabat Perdana Menteri, boleh dikira macam penasihat juga. Sebelum ini, bekas Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Rosnah Abdul Rashid Shirlin dilantik sebagai penasihat khas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Dua individu lain ialah Dmytra Stevens Timpalan dan Datuk Muhammad Irwan Zulkifli yang juga merupakan penasihat khas Menteri Kesihatan. Ramainya bilangan penasihat khas, khususnya penasihat kesihatan itu hanya menunjukkan satu hakikat sahaja. Kabinet Keluarga 69 tidak berupaya untuk menjadi penasihat kepada Perdana Menteri berhubung kucalana yang berlaku dalam kepimpinan kerajaan sekarang yang setiap parti gabungannya bercakaran di luar tetapi masih kebulur untuk memegang jawatan dalam kabinet. Kasihan Perdana Menteri Malaysia, mungkin beliau satu-satunya Perdana Menteri di dunia yang terpaksa bergantung kepada penasihat-penasihat khas kerana tidak mempercayai komitmen ahli kabinetnya sendiri. Malah menurut kata bekas Perdana Menteri Tebuk Atap, Tan Sri Mahyidin Mat Yassin, beliau terpaksa menyokong Ismail Sabri sebab mahu menghalang Pakatan Harapan dengan sokongan kumpulan kleptokrat menjadi kerajaan, kononnya. Dengan itu, Bersatu dan parti komponen PN terus berada dalam kerajaan untuk meneruskan usaha memulihkan negara sehinggalah tiba suatu masa pilihan raya dapat diadakan dengan selamat dan mandat dikembalikan semula kepada rakyat untuk memilih kerajaan baru, katanya. Pada pilihan raya negeri Melaka yang baru berlalu, Bersatu dan PAS membentuk gabungan mentang Barisan Nasional. Rakyat tolong jangan menangis kerana harga barangan yang mencanak naik atau wang dibazirkan untuk menyara kehidupan para pemimpin UMNO. Jika kalian menginsafi bahawa ini bukan caranya negara harus ditadbir, kalian masih ada peluang untuk merubahnya. Dalam sistem demokrasi, kuasa di tangan kalian untuk menyatakannya di kertas undi, bukan menerusi rampasan kuasa. Mahkamah Rayuan kemarin iaitu 2 Disember menangguhkan rayuan Datin Sri Rosmah Mansor untuk menarik balik bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Sri Gopal Srizram daripada mengetuai pendakwaan dalam perbicaraan rasuahnya yang dikaitkan dengan projek hibrid solar bernilai RM1.25 bilion hingga 6 Disember. Mahkamah Rayuan kemudian melaksanakan budi bicaranya untuk tidak mengeluarkan waran tangkap terhadap Rosmah. Panel 3 hakim yang diketuai Datuk Hanifah Fariqullah yang bersidang bersama-sama Datuk M. Gunalan dan Datuk Hashim Hamzah memerintahkan Rosmah hadir Isnin ini. Sebelum itu, Sri Ram menggesa waran tangkap terhadap Rosmah dan pembatalan jaminan selepas beliau gagal pulang ke Malaysia mengikut perintah Mahkamah Tinggi. Menurut perintah Mahkamah Tinggi yang dikeluarkan pada 15 Oktober, Rosmah diperintahkan untuk kembali pada atau sebelum 21 November dan menyerahkan pasportnya sebelum 6 Disember. Kerana pembicaraan rasuah hibrid solarnya ditetapkan untuk disambung semula pada 8 Disember. Untuk rekod, Mahkamah Tinggi telah membebaskan sementara pasport Rosmah bagi membolehkannya pergi ke Singapura untuk menemani anaknya Noriana Najwa yang baru-baru melahirkan anak keduanya di sebuah hospital swasta di Singapura. Peguam Rosmah diketuai oleh Datuk Jagjit Singh dan Datuk Akbiruddin Abdul Kadir memaklumkan Mahkamah Rayuan melalui surat pada Rabu bahawa anak guam mereka masih di Singapura dan akan pulang ke Malaysia pada 6 Disember. Bagaimanapun, Hakim Hanifah berkata mahkamah hanya menerima salinan perintah Mahkamah Tinggi beberapa minit sebelum prosiding rayuan bermula yang jelas menyatakan Rosmah akan pulang ke Malaysia selewat-lewatnya 21 November. Sementara itu, Sri Ram yang mengetuai pendakwaan membantah bahawa perintah semula jadi yang perlu dibuat ialah waran untuk penahanannya mesti dikeluarkan dan jaminannya mesti dibatalkan. Kita bukan bercakap tentang kanak-kanak, kita bercakap tentang orang dewasa yang tahu apa tugas, liability dan tanggungjawab mereka. Saya tidak mahu kedengaran sukar, tetapi kita perlu berpandukan perintah mahkamah. Jika tidak, ia tidak berbaloi dengan kertas yang ditulis. Jika orang ramai akan mengabaikan perintah mahkamah, maka tidak ada gunanya membuat perintah itu. Satu-satunya poin saya ialah jika perintah itu tidak dipatuhi dan jika ini adalah rakyat biasa, Ahmad bin Abdul, Munyandi atau Ah Chong, adakah ia akan berbeza? Waran tangkap perlu dikeluarkan kerana dia telah ingkar perintah
Saya tidak nampak mengapa ia perlu membuat perbezaan kerana nama yang didakwa ialah Rosmah binti Mansur, tegasnya, seperti dipetik dhmarket.com. Jakjid memberitahu panel rayuan bahawa Rosmah tidak pernah terlepas menghadiri prosiding perbicaraan rasuahnya di Mahkamah Tinggi. Beliau berkata ketidakhadiran Rosmah dalam prosiding rayuan pada Khamis itu merupakan satu kekhilafan. Sri Ram terus membantah, katanya undang-undang adalah undang-undang, ia terpakai secara menyeluruh. Jika tidak, orang ramai akan hilang keyakinan. Terdahulu pada 24 September, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Rosmah untuk memecat Sri Ram daripada mengetuai pendakwaan serta membatalkan prosiding rasuahnya. Rosmah menghadapi pertuduhan meminta RM187.5 juta dan dua pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM6.5 juta daripada pengarah urusan Depak Holding Sdn Bhd, Saidi Abang Samsudin melalui bekas pembantunya, Datuk Rizal Mansur, sebagai ganjaran kerana membantu mendapatkan projek bernilai RM1.25 bilion untuk melengkapkan 369 sekolah di luar Bandar Sarawak dengan tenaga hibrid solar. Beliau akan meneruskan memberi keterangan dalam perbicaraan rasuahnya di hadapan Mahkamah Tinggi pada 8 Disember. Demikian Kerenah bekas First Lady of Malaysia berhadapan dengan perbicaraannya. Agak-agak adakah Ahmad bin Abdul, Munyandi atau Ah Chong akan mendapat layanan yang sama jika gagal hadir di mahkamah? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azmin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.